Rancangan pembentukan sebuah negara bangsa Yahudi. Rancangan dimulakan untuk menubuhkan negara bangsa Yahudi dengan idea politik oleh pemimpin utama Yahudi bernama Theodor Herzl dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1896. Ia adalah satu idea gerakan politik Zionis yang tidak berpaksikan agama, tetapi adalah polisi kolonial kerana Herzl sendiri secara keras menafikan penarifan Judaism sebagai sebuah agama. Idea yang dikemukakan oleh Herzl adalah berasaskan daripada pemikiran Leon Pinsker, seorang doktor Rusia berbangsa Yahudi, dalam bukunya bertajuk Auto-Emancipation yang pernah diterbitkan pada 1882, yang menggesa kebangkitan semangat kaum Yahudi untuk memiliki tanah air mereka sendiri bagi melawan sikap antisemitik yang terjadi di Rusia dan Eropah. Kaum Yahudi hidup bertaburan di seluruh dunia, dikenali sebagai diaspora, dan mereka paling banyak tinggal di Rusia dan Eropah Timur. Pinsker ketika itu telah mencadangkan negara Yahudi dibina di Amerika Syarikat atau Afrika Selatan. Kemudian, perkataan Zionism pertama kali digunakan pada tahun 1890 oleh seorang wartawan Yahudi Austria bernama Nathan Birnbaum untuk mendefinisi satu gerakan kepulangan seluruh ras Yahudi yang bertaburan di seluruh dunia ke tanah air mereka dan memulakan wilayah kedaulatan Yahudi di tanah Israel. Theodor Herzl kemudian menubuhkan World Zionist Organization pada tahun 1897 dengan objektif untuk membentuk satu negara Yahudi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, dengan kejatuhan Empayar Uthmaniyah semasa Perang Dunia Pertama, British mula mengatur pembinaan negara Yahudi di bumi Palestin bagi mengekalkan dominasi mereka di wilayah strategik Timur Tengah dan negara-negara Islam. Bermula daripada penubuhan negara pertama Islam iaitu Madinah sehingga kejatuhan Turki Uthmaniyah pada tahun 1923, umat Islam tidak pernah meminggirkan nasib bangsa lain termasuk orang-orang Yahudi. Bahkan selepas kerajaan Granada yang merupakan kerajaan Islam yang terakhir di Andalusia jatuh pada tahun 1492, kaum Yahudi sekali lagi diselamatkan oleh kerajaan Islam iaitu Turki Uthmaniyah. Mereka dibawa ke setiap wilayah Turki Uthmaniyah dan dibenarkan untuk menetap sebagai seorang rakyat yang patuh dengan khalifah, walaupun ketika itu negara-negara Eropah tidak menerima kedatangan Yahudi dengan menganggap mereka sebagai parasit. Akan tetapi, semasa kejatuhan Turki Uthmaniyah, Theodor Herzl pula mahu mendirikan sebuah negara Yahudi tanpa memikirkan rakyat Palestin yang pernah membantu mereka ketika mereka tidak diterima oleh masyarakat dunia. Gerakan Zionism ini muncul di Eropah pada akhir abad ke-19 ketika bangsa Yahudi ditindas dan wujudnya sentimen antisemitik atau anti-Yahudi. Maka pada masa itu, muncul beberapa tokoh Yahudi yang memainkan peranan untuk menyemarakkan idea Zionism dalam kalangan orang-orang Yahudi. Perkataan Zionism atau Zionisme adalah gabungan perkataan Zion dan nasionalisme. Zion merujuk kepada Bukit Zion atau Sion yang terletak di sebelah barat Yerusalem. Oleh itu, Zionisme bermaksud satu gerakan nasionalisme khusus bagi bangsa Yahudi. Dalam konteks sejarah pula, Zionisme berasal dari kata Ibrani Zion yang bererti batu karang yang merujuk kepada batu binaan bagi Haikal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah Bukit Zion. Bukit Zion ini mempunyai kedudukan penting dalam agama Yahudi kerana menurut kitab Taurat, Al-Masih akan memimpin kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan atau The Promised Land. Al-Masih seterusnya akan memerintah mereka dari atas puncak Bukit Zion. Zion kini dikenali sebagai kota suci Jerusalem dan Zionisme merupakan suatu gerakan pulangan diaspora kaum Yahudi dari seluruh dunia dengan merampas negara Palestin untuk dijadikan tanah air bangsa Yahudi serta Jerusalem sebagai ibu kota. Gerakan Zionisme kini juga adalah berkait langsung dengan konsep Mesiah, iaitu seorang yang akan menyatukan dan menyelamatkan kaum Yahudi pada akhir zaman. Selain nilai spiritual, Jerusalem mempunyai nilai geopolitik kerana Nabi Daud pernah menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota. Kenapa bangsa Yahudi dihalau Eropah? Selama beberapa ratus tahun hidupnya bangsa Yahudi di tengah masyarakat Eropah, mereka kurang disenangi oleh sebahagian masyarakat Eropah. Ia disebabkan oleh faktor keagamaan dan monopoli bangsa Yahudi ke atas sektor ekonomi. Kemuncak daripada kebencian itu menyebabkan bangsa Yahudi ditindas dan diseksa. Pada tahun 1881, pemerintah Rusia iaitu Caesar Alexander III memulakan pogrom iaitu bermaksud melakukan keganasan terhadap masyarakat Yahudi dengan pembunuhan kejam dan penempatan mereka dimusnahkan. Pogrom dalam bahasa Rusia bermaksud untuk mendatangkan kebinasaan secara ganas. Oleh sebab penindasan yang berlaku ke atas bangsa Yahudi semakin berleluasa di Eropah,
maka bangsa Yahudi telah menubuhkan pelbagai pertubuhan dengan tujuan untuk membela bangsa mereka daripada terus ditindas. Penulisan Leon Pinsker pada tahun 1882 bertajuk Auto-Emancipation telah menyebabkan 6,000 orang Yahudi bertekad meninggalkan Rusia dan menuju ke Palestin. Ia adalah langkah awal yang dikenali sebagai gelombang pertama ketibaan Yahudi, dikenali sebagai aliyah pertama atau imigran pertama. Pada 28 hingga 31 Ogos 1897 telah berlangsung pula Kongres pertama First Zionist Congress di Basel, Switzerland. Hearst telah dilantik sebagai pemimpin pertama pergerakan ini. Kongres pertama ini menjadi titik mula kepada usaha penubuhan sebuah negara untuk bangsa Yahudi. Kemudiannya, Kongres diadakan setiap 4 tahun yang menjadi medan pertemuan wakil-wakil Yahudi dari pelbagai negara di seluruh dunia. Mereka yang menghadiri Kongres tersebut telah bersepakat bahawa gerakan politik Zionisme bertujuan untuk membangunkan sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di bumi Palestin yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka juga mendorong individu yang berbangsa Yahudi dari seluruh pelosok dunia untuk berhijrah ke Palestin. Hearst tidak sempat melihat tertubuhnya negara Yahudi kerana beliau meninggal dunia pada tahun 1904, 8 tahun selepas bukunya diterbitkan. Selepas kematiannya, usaha Hearst diteruskan oleh Chaim Weizmann, iaitu seorang Zionis Rusia. Tidak dapat ditolak bahawa disebabkan sifat penindasan dan kekejaman kebanyakan negara Eropah termasuk Rusia terhadap orang Yahudi telah membawa kepada tercetusnya ideologi Zionisme. Yahudi, Israel dan Zionisme. Untuk memahami dari aspek teologi, terdapat 3 agama besar keturunan Nabi Ibrahim termasuk Yahudi, Nasrani dan Islam. Perkataan Israel adalah merupakan nama gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam dan digunakan di dalam Al-Quran dengan istilah Bani Israel. Bani Israel adalah 12 anak dan keturunan Nabi Yaqub, iaitu Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari 12 orang inilah berkembang dan menjadi Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf. Perkataan Yahudi adalah bukan bahasa Arab, tetapi digunakan untuk mengistilahkan bangsa kafir yang dimurkai Allah. Ada juga yang berpendapat Yahudi itu merujuk kepada pengikut Nabi Musa yang berpegang dengan kitab Taurat dan Zabur serta kitab Talmud yang dikarang oleh pendeta Hakab. Kini, sesiapa yang lahir daripada ibu atau bapa berbangsa Yahudi akan dianggap Yahudi. Pada hari ini, hubungan Yahudi dengan Israel tidak dapat dipisahkan kerana salah satu daripada undang-undang yang terdapat dalam Law of Written Israel ialah setiap orang yang mempunyai datuk moyang Yahudi berhak untuk tinggal di negara haram Israel dan berhak menjadi warga negara Israel. Zionisme pula merupakan satu fahaman, ajaran, cita-cita, sistem ataupun sikap sekumpulan golongan bangsa Yahudi serta tidak juga mewakili seluruh orang Yahudi yang ada. Negara Palestin berada di bawah pemerintahan Islam buat kali terakhir di bawah Empayar Turki Uthmaniyah, iaitu setelah diambil alih dari pemerintahan kerajaan Mamluk pada tahun 1516. Selepas itu, Palestin kekal di bawah Empayar Uthmaniyah selama 4 abad sehingga tahun 1917. Semasa berada di bawah pentadbiran kerajaan Uthmaniyah, kota suci Baitul Maqdis di dalam Palestin merupakan wilayah terbuka yang boleh dilawati oleh golongan Kristian dan Yahudi untuk beribadah. Sultan Abdul Hamid II merupakan Sultan Uthmaniyah yang terakhir di mana pada ketika itu juga Empayar Uthmaniyah sedang muflis dan menghadapi musuh-musuh yang ramai dari dalam dan luar. Pada akhir tahun 1800, Zionis mula berusaha untuk menubuhkan sebuah negara mereka di Palestin. Pada tahun 1900, Sultan Abdul Hamid II menghadkan orang Yahudi tinggal di wilayah Palestin kepada 30 hari. Baginda seterusnya melarang mana-mana wilayah dalam Empayar Uthmaniyah diambil alih oleh orang Yahudi asing termasuk Palestin dan menegaskan Empayar Uthmaniyah bukanlah kawasan penempatan bagi orang-orang yang diusir dari Eropah. Pada tahun 1910, Theodor Herzl meminta untuk bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II. Dia dan kumpulannya menawarkan untuk membayar hutang kerajaan Uthmaniyah sebagai pertukaran untuk pembukaan tanah Palestin kepada penempatan Yahudi dan untuk mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut. Sultan menolak tawaran ini dengan tegas dengan menyatakan, "Saya tidak akan menjual apa-apa walau seinci pun wilayah ini kerana negara ini bukan milik saya tetapi milik semua Uthmaniyah. Rakyat saya memenangi tanah ini dengan darah mereka. Kami hanya akan memberi apa yang kami ada sekarang dengan cara kami mendapatkannya." Herzl mengulangi tawarannya sekali lagi pada tahun berikutnya tetapi tetap ditolak. Sultan Abdul Hamid II bukanlah seorang yang antisemitik, akan tetapi tindakannya adalah merupakan langkah berjaga-jaga dan untuk menjaga komuniti di wilayah tersebut.
Semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II juga adalah zaman kebangkitan baru di seluruh Eropah dan bermula semangat kebangsaan golongan pemuda yang inginkan pembaharuan ke arah barat. Golongan Turki muda yang kebanyakannya terdiri daripada Yahudi dan Freemason menggulingkan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1909 dan memenjarakan beliau. Akhbar-akhbar Yahudi menulis berita gembira bahawa mereka berjaya menyingkirkan Sultan yang digelar penindas Israel. Kempen media turut sama memburukkan Sultan Abdul Hamid II untuk meneruskan usaha orang Yahudi untuk menduduki Palestin. Kemudian, semua wilayah yang dimiliki oleh Sultan telah dirampas dan orang Yahudi mula dibenarkan menetap di Palestin oleh gerakan Turki Muda. Geopolitik Timur Tengah moden hasil perjanjian pihak Barat. Kerajaan Turki Uthmaniyah kemudiannya telah dikalahkan oleh tentera British di bawah pimpinan General Allenby pada tahun 1917 yang mengakhiri terus 4 abad pemerintahan Uthmaniyah ke atas wilayah Palestin. Hak milik tanah turut bertukar tangan dan tanah milik Sultan Abdul Hamid II yang dirampas oleh golongan Turki muda telah diambil alih oleh British. Satu perjanjian dikenali sebagai Deklarasi Balfour ditandatangani antara Lord Rothschild Zionis dengan Menteri Luar Britain pada 2 November 1917. Sebelum itu, pada tahun 1916, semasa Perang Dunia Pertama, satu perjanjian rahsia Sykes-Picot ditandatangani menyaksikan Perancis memperoleh Syria dan Lubnan, manakala Jordan, Palestin dan Iraq menjadi milik British. Meskipun Palestin dijadikan international zone, tetapi sebenarnya ia dinaungi oleh kuasa British. Kuasa-kuasa Barat sememangnya bercadang membahagikan wilayah-wilayah Empayar Uthmaniyah di Timur Tengah selepas berakhirnya perang. Secara tidak langsung terbentuknya 5 negara baru di Timur Tengah iaitu Syria, Lubnan, Palestin, Jordan dan Iraq. Sebelum ini, kawasan tersebut dikenali dengan beberapa nama seperti Syam dan Aleppo. Akhirnya, dengan Deklarasi Balfour, British membenarkan tertubuhnya sebuah negara Yahudi di tanah dimiliki rakyat Palestin. Deklarasi Balfour adalah bukti kejayaan Zionis dalam mempengaruhi pihak Barat, khususnya British, bagi membantu usaha mereka menjadikan Palestin sebagai tanah air bangsa Yahudi. Palestin diletakkan di bawah mandat British. Pada tahun 1919, pihak League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang dikenali sebagai United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah memberikan mandat kepada British untuk mentadbir Palestin sehinggalah tertubuhnya negara haram Israel pada tahun 1948. Oleh itu, orang Yahudi mula berpindah ke Palestin secara beramai-ramai. Zionis mengambil langkah yang lebih drastik untuk memaksa bangsa Yahudi yang tinggal di Eropah berhijrah ke Palestin. Pada tahun 1925, 1/4 dari pendatang Yahudi telah berjaya mengambil alih tanah-tanah ladang yang sebelumnya dimiliki oleh orang Muslim berbangsa Turki di Palestin. Selain itu, mereka sengaja mewujudkan konflik antara bangsa Yahudi dengan pemerintah Eropah supaya pemerintah Eropah mengusir mereka. Oleh itu, populasi bangsa Yahudi di Palestin naik secara mendadak daripada jumlah 175,000 orang pada 1931 kepada 400,000 orang pada 1936. Mereka juga mendapat dana dan sumbangan daripada bangsa Yahudi di seluruh dunia untuk membeli tanah-tanah sekitar Palestin. Selepas tahun 1939, penduduk Yahudi telah memiliki 2 kali ganda lebih daripada jumlah tanah yang mereka miliki pada tahun 1920-an. Mereka juga membuat propaganda palsu supaya bangsa Yahudi berpindah ke Palestin. Antaranya dengan melaungkan slogan "Sebuah tanah tanpa manusia untuk seorang manusia tanpa tanah". Slogan tersebut membawa maksud Palestin iaitu tanah tanpa manusia hendaklah diberikan kepada orang Yahudi iaitu manusia tanpa tanah. Menjelang tahun 1947, Palestin yang di bawah mandat British menjadi semakin sukar untuk diurus kerana sering berlakunya pertempuran sehingga membebankan kewangan British. Pertempuran dan keganasan antara pihak Arab dan Zionis menyebabkan British terpaksa menghantar sehingga 100,000 orang pasukan tentera. Oleh itu, British mula meminta PBB untuk campur tangan untuk mencari jalan penyelesaian untuk penduduk yang tinggal di Palestin. Pembahagian wilayah Palestin oleh PBB. Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945 telah merubah secara drastik situasi di Palestin. Ini disebabkan berlakunya Holocaust untuk menghapuskan bangsa Yahudi di Eropah oleh Nazi Jerman sehingga telah mengorbankan kira-kira 6 juta orang. Simpati kepada orang Yahudi mula meningkat untuk membantu kira-kira 250,000 orang pelarian untuk berhijrah ke Palestin selepas perang. Akan tetapi, pihak British gagal menyelesaikan pertikaian antara orang Arab dan Zionis yang sedang tinggal di tanah Palestin.
kumpulan paramiliteri Zionis mula bertindak ganas dan menyerang infrastruktur British, pegawai British dan perkampungan Arab. Kerajaan British telah memaklumkan kepada PBB untuk melepaskan Palestin pada bulan Disember 1947 dan akan berkuat kuasa pada tarikh 15 Mei 1948. British meninggalkan Jerusalem pada 14 Mei 1948 tanpa menyerahkan kuasa kepada mana-mana pihak. Sebelum itu, Jawatan Kuasa Khas untuk Palestin ditubuhkan pada 15 Mei 1947 telah menyediakan laporan cadangan untuk membahagikan Palestin kepada dua bahagian, iaitu negara Arab dan negara Israel. Bandar Jerusalem pula diletakkan di bawah zon Corpus Separatum, ditadbir oleh pasukan khas dari PBB. Cadangan ini diluluskan dalam Perhimpunan Agung PBB pada 29 November 1947. Penduduk di Palestin menyuarakan ketidakadilan pembahagian jumlah keluasan kedua-dua wilayah ini kerana ketika itu 1.3 juta rakyat Palestin berbangsa Arab manakala 600,000 orang berbangsa Yahudi. Cadangan pembahagian ini turut dibantah oleh masyarakat Yahudi yang beragama kerana ianya sebenarnya impian pergerakan politik Zionis yang mahu mewujudkan sebuah tanah air bangsa Yahudi, Jewish National Home. Tidak semua orang Yahudi memberi sokongan kepada Zionis. Akan tetapi, Amerika Syarikat dan Rusia yang mempunyai rakyat berbangsa Yahudi dalam jumlah yang besar menyokong penubuhan negara Yahudi di Palestin. Keangkuhan Zionis juga terlihat sejak awal lagi dengan mula menakluk kawasan barat Jerusalem dan menetap di situ serta tidak mengendahkan arahan dari PBB untuk keluar dari garisan sepadan Corpus Separatum. Bagi mereka, perjuangan Zionis tidak lengkap tanpa menguasai Zion iaitu Jerusalem. Kemudian, Ben Gurion menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama setelah rejim Israel berjaya menawan kawasan timur Jerusalem pada Mei 1948. Ini adalah jelas penjajahan dalam bentuk ketenteraan yang salah di sisi undang-undang antarabangsa namun tidak diendahkan oleh kuasa-kuasa besar. Apa yang jelas, sebuah negara untuk bangsa Yahudi tidak pernah wujud dan Palestin merupakan kawasan penempatan penduduk berbangsa Arab. Apabila British secara rasmi melangkah keluar dari Palestin pada 14 Mei 1948, pengerusi Kesatuan Yahudi Sedunia iaitu David Ben Gurion mengisytiharkan Israel sebagai sebuah negara haram merdeka yang dirampas daripada rakyat Palestin. Negara baru Israel diiktiraf oleh Amerika Syarikat pada 15 Mei 1948, diikuti Kesatuan Soviet selepas 2 hari kemudian dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf Israel pada Mei 1949 walaupun sehingga kini Israel masih tidak lagi menentukan sepadan negaranya. 15 Mei 1948 adalah Hari Nakbah atau Malapetaka iaitu kesedihan, penderitaan dan kesakitan rakyat Palestin. Negara-negara Liga Arab iaitu Mesir, Syria, Lebanon, Transjordan dan Iraq menghantar tentera untuk memerangi negara haram Israel menyebabkan pertumbuhan darah semakin teruk. Negara-negara Arab mendapat kemenangan awal, namun tentera Israel berjaya mara dengan sokongan kuat dari Amerika Syarikat dan British menyebabkan pada pengakhiran perang pada Januari 1949, Israel menguasai lagi 3/4 dari keluasan wilayah Palestin berbanding separuh yang telah dibahagikan PBB. Sewaktu gencatan senjata pada tahun 1949, Israel telah memperoleh 78% dari Palestin dengan berjaya mengusir keluar lebih dari 750,000 orang Palestin sehingga menjadi pelarian di tanah air sendiri, termasuklah lebih dari 400 kampung penduduk Palestin dihapuskan. Dengan menghalau penduduk Palestin, Zionis menubuhkan pendapatan haram mereka disokong oleh undang-undang Israel dengan alasan penduduk asal telah meninggalkan kampung halaman mereka. Perang Arab yang asalnya melawan Zionis Israel telah menyebabkan penguasaan wilayah baru oleh dua negara Arab iaitu Mesir mengambil genting Gaza dan Jordan mengambil kawasan barat Sungai Jordan termasuk timur Jerusalem. Keadaan ini bertahan sehingga Jun 1967 apabila Pakatan Negara Arab dikalahkan oleh Israel dalam perang 6 hari. Israel berjaya merampas Gaza dari Mesir serta tebing barat dan timur Jerusalem dari Jordan, dan Israel juga merampas kawasan di luar Palestin iaitu Sinai di Mesir dan Golan, Syria. Selepas 4 siri peperangan Israel pada tahun 1948, 1956, 1967 dan 1973, negara-negara Arab gagal menundukkan Israel, malah Mesir bertukar pendirian daripada negara anti-Israel kepada negara pertama yang menjalinkan hubungan politik dengan Israel pada tahun 1978. Perubahan politik Israel dan sokongan kuat dari Amerika Syarikat. Pendirian Israel berubah-ubah mengikut parti pemerintah. Parti Buruh yang memerintah selepas tahun 1974 berpendirian lebih sederhana, kemudian digantikan dengan Parti Likud yang lebih agresif dan radikal pada tahun 1977.
Parti Likud adalah pro-Zionis dan menganggap ramalan kebangkitan Israel dalam kitab Torah adalah identiti perjuangan mereka. Selepas itu, Parti Buruh pula memegang kuasa pada tahun 1990-an dan terdapat perkembangan positif dalam rundingan antara Palestin dan Israel. Parti Likud kemudian mendominasi politik pada sekitar tahun 2000 dan Hamas menguasai kerajaan Palestin, menjadikan hubungan dua negara semakin tegang dan lebih banyak konflik tercetus. Israel bercita-cita mahu menghapuskan Hamas di Gaza. Selain bergantung kepada Amerika Syarikat, Israel juga merapati Rusia bagi mengelakkan kepentingan-kepentingan Israel terjejas sekiranya kuasa besar Amerika Syarikat tidak memberi komitmen terhadap situasi di Timur Tengah. Ini pernah terjadi sewaktu Israel di bawah pimpinan ekstremis Zionis iaitu Netanyahu, dan ketika itu Presiden Amerika Syarikat Obama tidak menggunakan kuasa veto Amerika Syarikat dalam resolusi 2334 Majlis Keselamatan PBB dan mengecam penempatan haram Israel. Obama menganggap Israel seperti Saudi mahu memaksa Amerika Syarikat untuk mencapai objektif masing-masing, akan tetapi tidak mempunyai sebarang kepentingan bagi Amerika Syarikat. Oleh itu, Obama cuba mengurangkan komitmen Amerika Syarikat terhadap Israel. Pimpinan Amerika Syarikat di bawah Presiden Trump pula telah membawa pertolongan besar kepada Netanyahu. Trump telah mengisytiharkan Jerusalem sebagai ibu negara haram Israel pada 7 Disember 2017 yang telah memberi impak besar kepada Israel. Kedutaan Amerika Syarikat turut dipindahkan dari Tel Aviv ke Jerusalem yang dirasmikan oleh Ivanka Trump yang mempunyai suami seorang Yahudi pro-Israel. Pengiktirafan oleh Amerika Syarikat ini membuktikan pendirian Kongres Amerika Syarikat sejak tahun 1995, iaitu setelah meluluskan Jerusalem Embassy Act untuk memindahkan kedutaan Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Jerusalem. Namun isu ini adalah sensitif menyebabkan presiden-presiden sebelumnya iaitu Clinton, Bush dan Obama menangguhkan perpindahan kedutaan tersebut. Trump bertindak sedemikian kerana cuba mendapatkan sokongan pelobi Yahudi pro-Israel. Trump juga berpegang pada slogan America First, lebih cenderung menarik sokongan pihak pro-Israel kerana berusaha menamaikan situasi di Palestin. Kekuatan ketenteraan Israel. Selepas tahun 1973, Israel tidak lagi terlibat dalam peperangan konvensional dengan negara-negara Arab. Satu perjanjian damai, Camp David Accord, ditandatangani pada 17 September 1978 oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin dengan Amerika Syarikat sebagai orang tengah. Israel menyerahkan kembali Sinai yang telah mereka tawan pada tahun 1967 kepada Mesir. Apabila kerajaan Iraq pimpinan Saddam Hussein ditumbangkan pada tahun 2003 oleh Amerika Syarikat, Israel tidak lagi menghadapi ancaman dari negara Arab. Ketika itu, dua pasukan tentera yang digeruni oleh Israel adalah Iraq dan Mesir. Jordan pula menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1994, diikuti oleh Bahrain, UAE, Sudan dan Maghribi pada tahun 2020. Israel berjaya mengukuhkan ekonomi dan meningkatkan kepakaran mereka dalam industri pembuatan senjata tanpa ancaman musuh di sekeliling. Dengan jumlah rakyatnya yang kecil berbanding 90 juta penduduk Arab, Israel mustahil dapat menewaskan musuh di sekelilingnya tanpa persenjataan yang kuat. Jumlah bajet pertahanan Israel bertambah setiap tahun dari 190 juta US dollar pada tahun 1960 sehingga mencecah angka 1.26 bilion US dollar pada tahun 1970, kemudian terus meningkat sehingga mencecah 24.34 bilion US dollar pada tahun 2020. Negara sekecil Israel ini adalah yang keempat terkuat dari segi ketenteraan di belakang Rusia, Amerika Syarikat dan China. Pasukan Pertahanan Israel IDF ditubuhkan pada 26 Mei 1948 dengan pasukan yang terdiri daripada anggota-anggota pasukan paramiliteri. Pada tahun 1960-an, Israel telah mempunyai reaktor nuklear dan dapat menghasilkan uranium yang boleh dijadikan senjata pembunuh yang dahsyat. IDF banyak mendapat bekalan senjata asing yang kemudian diubah suai bagi meningkatkan keupayaan dan keberkesanan senjata tersebut dengan keadaan padang pasir. Keganasan dan kezaliman mereka bukan sekadar fizikal tetapi memasuki era digital dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan AI seperti drone yang dilengkapi AI. Israel memiliki antara armada drone terbesar di Asia Barat dan antara pengeksport teknologi drone terbesar di rantau itu. Malah, penduduk dan pejuang Palestin dijadikan sebagai sasaran untuk ujian senjata tersebut sebelum dijual kepada negara yang berminat. Pemimpin-pemimpin Israel juga adalah bekas pegawai-pegawai tentera yang berpengalaman dan bersifat kejam.
Perdana Menteri Israel ketika ini iaitu Benjamin Netanyahu dari Parti Likud yang baru dilantik semula pada November 2022 akan meneruskan dasar memperluaskan pencerobohan haram di Palestin. Eksploitasi Zionis dalam pelbagai kepentingan global. Jarum Zionis antarabangsa dapat bergerak secara licik dan tersusun di mana-mana sahaja. Hartawan Yahudi masih berkuasa di pentas ekonomi dunia sejak Rothschild membina empayanya pada tahun 1744. Lobi dari Israel mampu menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di negara kuasa besar Amerika Syarikat. Penguasaan ekonomi dan pengaruh mereka di Amerika Syarikat telah menjadikan golongan Yahudi Zionis sebagai pihak yang berperanan penting di dalam pengumbalan dasar luar Amerika Syarikat sejak dahulu lagi. Tidak pelik apabila siapa sahaja dilantik sebagai Presiden Amerika Syarikat perlu tunduk dengan kepentingan negara haram Israel. Malah 40% hadiah Nobel pada abad ke-20 milik Yahudi. Israel yang terletak di kawasan yang separuhnya adalah padang pasir kering kontang merupakan negara paling maju di dunia dalam sektor pertanian sehingga mampu menghasilkan 95% daripada keperluan makanannya secara tempatan. Ekonomi dan perdagangan antarabangsa juga dikuasai oleh bangsa Yahudi yang menjawat jawatan penting dalam pertubuhan-pertubuhan ekonomi antarabangsa seperti WTO, IMF, World Bank dan sebagainya. Pada masa kini, ekonomi pasaran bebas secara realitinya adalah tidak sepenuhnya bebas kerana perlu mengikut kehendak golongan tersebut. Pihak yang menguasai ekonomi dan teknologi akan mempunyai kelebihan untuk menindas pihak lain. Oleh itu, dapat kita fahami kenapa negara-negara Arab tidak berupaya melawan penindasan yang dilakukan oleh pihak Zionis ke atas penduduk Palestin. Apa sahaja yang dilakukan oleh pertubuhan antarabangsa termasuklah Liga Arab dan OIC tidak mempunyai kesan signifikan dalam isu kemanusiaan di Palestin kerana lemahnya penguasaan ekonomi. Selain itu, kebanyakan negara-negara anggota OIC lebih selesa berada di bawah telunjuk kuasa barat dan tidak sehaluan untuk mencapai kesepakatan dalam isu-isu berkaitan Palestin.